Dulan Teraman Mulia Paduka Seri Pengaraan Muda Mahkota Pengaraan Muda Haji Al-Muhtadi Billah ibni ke bawah Dulian Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzadin Wad Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, berkenan menerima mengadam secara berasingan ketua-ketua perwakilan asing yang akan menamatkan perkhidmatan. Majlis mengadap berlangsung pagi tadi di Qasar Al-Mizan. Duli yang teramat mulia mula-mula berkenan menerima mengadap Tuanan Terutama Christopher B. Montero, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Filipina ke negara Brunei Darussalam. Duli yang teramat mulia seterusnya berkenan menerima mengadap Puanan Terutama Wan Tani Viput Wongsakul, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Thailand ke negara Brunei Darussalam. Kementerian Kesihatan dengan rasa duka cita memaklumkan 2 kes COVID-19 disahkan kembali ke rahmatullah hari ini di negara Brunei Darussalam. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, menyatakan perkara tersebut semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19. Sidang media diadakan petang tadi di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Kes pertama ialah seorang lelaki berumur 77 tahun yang merupakan kes 3495 yang telah mengalami masalah jangkitan darah atau bacterial septicemia dan tidak dikategorikan sebagai kematian disebabkan jangkitan COVID-19. Manakala kes kedua ialah seorang perempuan berumur 42 tahun yang merupakan kes 2391. Kes ini telah mengalami masalah paru-paru setelah dijangkiti COVID-19 dan telah dimasukkan unit rawatan intensif Pusat Pengasingan Kebangsaan kerana beliau memerlukan bantuan mesin pernafasan dan mesin tambahan hadlang mesin ataupun ECMO. Sehubungan dengan ini, demi menjaga confidentiality dan menghormati privasi keluarga kes-kes ini, Kementerian Kesihatan tidak akan mengongsikan butiran peribadi kes. Orang ramai juga dipohonkan untuk sama-sama menghormati dan tidak menyebarkan maklumat-maklumat berkaitan dengan kes-kes tersebut. Di kesempatan ini, saya mewakili warga Kementerian Kesihatan dan keseluruhan rakyat negara Brunei Darussalam mengucapkan takziah kepada keluarga-keluarga kes berkenaan. Semoga roh mereka dicucuri rahmat dan ditempatkan bersama-sama para solehin. Sementara itu, 160 kes baharu jangkitan COVID-19 disahkan hari ini di negara Brunei Darussalam, menjadikan jumlah keseluruhan kes jangkitan meningkat kepada 4,323 kes. Terdapat 4 kluster baru telah dikesan yang membawa jumlah kluster aktif kepada 73 kluster. Kluster-kluster baru ini ialah kluster 4109 yang mengandungi 6 kes baru, kluster 2540 yang mengandungi 12 kes baru, kluster 4120 yang mengandungi 9 kes baru, dan kluster 4009 yang mengandungi 4 kes baru. Semua kluster-kluster baru ini juga mengandungi kes-kes yang telah dilaporkan sebelum ini sebagai kes yang belum dikenal pasti sumber jangkitannya. Terdapat 31 tambahan kes-kes baru pada 12 kluster aktif yang sedia ada. Kes-kes dalam kluster-kluster aktif ini ialah mereka yang sedang menjalani kuarantin setelah didapati mempunyai kontak dengan beberapa kes positif sebelumnya. Sementara itu, 98 kes adalah masih dalam siasatan bagi mengenal pasti sumber jangkitan. Pengesanan kontak bagi semua kes-kes baru ini masih giat dijalankan dan semua kontak terdekat yang dikenal pasti akan diarahkan untuk menjalani kuarantin mandatory dan ujian RT-PCR SARS-CoV-2. Dalam pada itu, 107 kes telah disahkan sembuh pada hari ini. Jumlah ini termasuk 22 kes positif dalam kategori 1 yang telah membuat pengasingan diri selama 14 hari di rumah masing-masing. Kesemua mereka telah melakukan ujian swab ulangan pada hari ke-12 dan disahkan telah sembuh. Oleh itu, jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam meningkat kepada sebanyak 2,754 kes, manakala kes aktif ialah sebanyak 1,542 kes. Di kalangan kes-kes aktif tersebut, 11 kes adalah dalam keadaan kritikal yang mana kesemuanya memerlukan bantuan mesin pernafasan atau artificial ventilation.
Sementara itu, 27 kes lain dikategorikan dalam kategori 4 sekarang ditempatkan di unit rawatan intensif bagi pemantauan rapi. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 3,019 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 278,263 ujian. Sejak 14 Ogos lalu, pasukan polis Diraja Brunei telah pun membuat operasi rondaan dan sekatan jalan raya di seluruh negara. Menurut Menteri Kesihatan, hasil dari operasi tersebut, 39 individu yang mempunyai kon merah didapati melanggar peraturan kuarantin dan keluar rumah. Pihak Kementerian Kesihatan mengambil serius perkara ini dan akan mengambil tindakan dengan menghadapkan mereka ke mahkamah atas kesalahan melanggar peraturan di bawah Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204. Marilah kita sama-sama bertanggungjawab dan memainkan peranan masing-masing dalam menangangi penularan wabak COVID-19 serta berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga negara Brunei Darussalam senantiasa dilindungi dan diberkati. Semoga rakyat dan penduduknya sentiasa diberikan kesihatan dan keafiatan, dijauhkan dari segala penyakit dan jangkitan khususnya jangkitan COVID-19. Serta semoga semua pesakit-pesakit COVID-19 diberikan kesembuhan sepenuhnya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Setakat ini, Kementerian Kesihatan hanya meluluskan vaksin Moderna dan Pfizer sahaja untuk diberikan kepada wanita-wanita mengandung dan menyusukan anak. Menurut Menteri Kesihatan, ini kerana masih belum banyak maklumat diperoleh mengenai penggunaan vaksin Sinopharm bagi golongan berkenaan. Menyentuh mengenai tempahan slot vaksin Sinopharm, ia dijangka mula dibukakan pada Khamis ini. Menteri Kesihatan juga menyeru orang ramai agar tidak perlu cemas mengenai maklumat tular berhubung individu yang didapati kod BruHealth berwarna ungu semasa mendapatkan suntikan vaksin di pusat vaksinasi di Stadium Tertutup Brakas. Individu berkenaan jelas Menteri Kesihatan telah disahkan sembuh namun warna kod BruHealth tidak berubah dan siasatan lanjut sedang dijalankan. Mengenai jumlah kes positif COVID-19 yang lengkap menerima suntikan vaksin, setakat 12 September lalu, 8.4% pesakit COVID-19 telah lengkap menerima vaksin dan gejala yang mereka hidapi tidak begitu teruk. Negara Brunei Darussalam menerima sebanyak 100,000 dos vaksin Sinopharm sumbangan daripada Kerajaan Republik Rakyat China. Sumbangan vaksin berkenaan selamat tiba semalam di lapangan terbang antarabangsa Brunei. Sumbangan ini merupakan sumbangan kedua yang diterima daripada Republik Rakyat China. Sumbangan pertama sebanyak 52,000 dos vaksin Sinopharm telah diterima pada bulan Februari 2021. Hadir di lapangan terbang bagi menerima vaksin Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Irwan bin Pehin Datuk Pekerma Jaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kedua sebagai Wakil Kerajaan Negara Brunei Darussalam dan Puan Yang Terutama Yu Hong, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Rakyat China ke Negara Brunei Darussalam sebagai Wakil Pihak Kerajaan Republik Rakyat China. Sejak tahun 2020, Negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China bekerjasama rapat dalam menangani penularan wabak COVID-19. Kementerian Kesihatan terus menerima sumbangan dari pelbagai pihak dalam membantu kerajaan dalam sama-sama membendung penularan wabak COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Hari ini, warga Republik Indonesia di negara ini memberi sumbangan bantuan berjumlah RM5,400 yang berupa peralatan seperti kerusi roda, troli barang, sungkum muka, sarung tangan dan beberapa lagi alat kelengkapan lainnya. Sumbangan diserahkan oleh Tuan Yang Terutama Dr. Suyan Miko, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Indonesia ke negara Brunei Darussalam yang diterima oleh Awang Haji Kamarul Azam bin Haji Muhammad, Pemangku Pengarah Pentadbiran dan Kewangan Kementerian Kesihatan.
Ini merupakan sumbangan kali kedua oleh warga Republik Indonesia di negara ini. Sakit seluruh badan, batuk tidak berhenti, hilang deria rasa dan selera makan antara pengalaman pahit yang dilalui oleh seorang bekas pesakit COVID-19. Beliau menyifatkan pengalaman yang dilaluinya bertarung nyawa melawan virus berbahaya itu selama 17 hari di Pusat Pengasingan Kebangsaan NIC di daerah Tutong amat menyiksakan. Orang ramai boleh mengambil pengajaran dan kesedaran betapa pentingnya mematuhi nasihat dan arahan yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan melalui perkongsian pengalaman bekas pesakit COVID-19 ini. Dari keperitan yang saya alami itu, ia benar-benar memberi kesedaran kepada diri saya bahawa COVID ini benar. Jadi saya mohon kepada bis kita semua agar indah mengambil ringan terhadap ancaman COVID-19 ini. Dan berharap agar bis kita sentiasa patuh terhadap SOP yang ditetapkan dan ditekankan dari MOH dan pihak kerajaan. Saya ingin mengucapkan berbanyak terima kasih to all doctors, nurses and the frontliners atas kegigihan mereka dalam membantu kami para COVID fighters menangani COVID ini. Saya juga mendoakan semoga Allah melindungi mereka dari penyakit berbahaya ini. Amin ya rabbal alamin. Satu kegiatan penyeludupan barang tegahan berjaya ditumpaskan semasa rondaan operasi COVID-19 awal pagi tadi oleh pasukan polis Diraja Brunei. Semasa kejadian, 3 buah kenderaan dan beberapa individu sedang berkumpul dalam keadaan mencurigakan di kawasan bahu jalan raya Sungai Paku Telisai. Kesemua individu bertindak melarikan diri ke dalam hutan yang berhampiran dan seorang daripadanya sempat memasuki kenderaannya dan memecut lari menuju ke lemuh raya Telisai Lumut. Sebanyak 740 karton rokok pelbagai jenama ditemui. Kesemua barang tegahan dirampas dan kenderaan dibawa ke Balai Polis Sungai Liang untuk siasatan awal sebelum diserahkan ke Jabatan Kastam dan Ekses Diraja untuk tindakan selanjutnya. Sebagai langkah keselamatan warga, Jabatan Majlis Ugama Islam Kementerian Hal Ehwal Ugama dalam siaran medianya memaklumkan penutupan sementara premis jabatan tersebut selama 2 minggu bermula hari ini 13 September 2021. Premis-premis yang ditutup melibatkan premis Jabatan Majlis Ugama Islam di bangunan utama serta bangunan tambahan Kementerian Hal Ehwal Ugama Jalan Menteri Besar. Walau bagaimanapun, jabatan ini akan terus beroperasi secara dalam talian. Sehubungan itu, sebarang urusan atau pertanyaan, hubungi talian hotline atau email yang tertera. Berikutan situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam, Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dalam siaran akhbarnya memaklumkan perkhidmatan kaunter Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan hanya dibuka 2 hari dalam seminggu. Bagi perkhidmatan pembayaran cukai bangunan adalah disarankan untuk menggunakan kaedah pembayaran secara dalam talian online melalui aplikasi telefon pintar perbankan iaitu Bank Islam Brunei Darussalam BIBD dan Baiduri Bank Berhan. Bagaimanapun, kemudahan Dropbox juga disediakan bagi pembayaran cukai bangunan menggunakan cek atas nama Kerajaan Negara Brunei Darussalam di tingkat bawah bangunan Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan, Jalan Perdana Menteri. Sementara kaunter-kaunter perjumpaan di bahagian-bahagian adalah ditutup buat sementara waktu sehingga satu tarikh yang akan dimaklumkan kemudian. Pasukan Polis Diraja Brunei akan mengadakan latihan keselamatan menggunakan bahan letupan pada hari Rabu 15 September 2021. Latihan akan diadakan di Kompleks Pasukan Gerak Khas Pasukan Polis Diraja Brunei, Jalan Aman, Sungai Akar, bermula pukul 8 pagi hingga 2 petang.
Sehubungan itu, orang ramai yang tinggal berdekatan dinasihatkan agar tidak menghampiri kawasan tersebut dan tidak berasa cemas.